Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia nikmatnya kita sama-sama telah dapat sedikit lagi akan mengakhirkan bulan Ramadan. Apa yang seharusnya bagi kita umat Muhammad apabila bulan Ramadan akan meninggalkan kita? Adakah kita seharusnya bergembira kerana hari raya tak lama lagi akan menjelang? Ataupun sebagai seorang mukmin sejati kita akan bersedih kerana perginya Ramadan? Maka itulah kita kena taksir diri kita sendiri. Kita kena melihat dan muhasabah, adakah kita termasuk orang-orang mukmin sejati yang sedikit sebanyak akan bersedih dengan ditinggalkan Ramadan daripada kita. Itulah layaknya perangai ataupun akhlak orang-orang yang salihin. Apabila Ramadan meninggalkan kita, kesedihan seharusnya ada pada diri kita, kerana bulan yang diberkati Allah, yang diganda-gandakan amal, yang diberikan pahala waimah kita tidur sekalipun, telah meninggalkan kita. Dan kembalilah perjuangan kita, jihad kita memerangi hawa nafsu, kerana syaitan-syaitan yang telah dibelenggu dalam bulan Ramadan akan kembali, akan mengajak hawa nafsu kita kepada yang tidak diredai oleh Allah. Puasa adalah suatu ibadah yang telah diwajibkan kepada umat Muhammad sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan semua orang pun mengerti bahawasanya puasa dalam bulan Ramadan yang diwajibkan kepada umat Muhammad bermula daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, iaitu banyak atau lamanya adalah sebulan sepanjang Ramadan, terkadang kala 29, terkadang kala 30. Kemudian tu kita akan berhari raya, dan di dalam kita menjalani puasa ataupun kita siam, kita tidak boleh makan, minum, jima dan segala apa sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Berbeza dengan umat-umat terdahulu, walaupun diwajibkan oleh Allah kepada mereka, yaitu nabi-nabi yang sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diwajibkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau diwajibkan 40 hari berpuasa. Tetapi sekarang orang-orang Yahudi sudah tidak menganggap itu sebagai satu kewajipan. Begitu juga umat Nasrani ataupun agama Kristian, ada yang mewajibkannya kerana Kristian ada dua golongan, satu Protestan dan lagi satu Katolik. Kalau yang Protestan tidak menganggap puasa itu wajib, tetapi yang Katolik masih menganggap dia wajib, hanya beberapa hari yang berbeza dengan yang dipuasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi perbezaan di antara orang-orang terdahulu dengan sekarang ini, iaitu umat Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu puasanya tidak diikuti dengan sahur, ataupun sebelumnya itu malamnya makan sahur, kita malah disunatkan makan sahur. Kerana inilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemurahan Allah. Berapa banyak di antara kita yang bukan bulan Ramadan bangun waktu dini hari ataupun 1/3 akhir malam untuk mengerjakan salat, untuk bertahajud, untuk beribadah, membaca Al-Quran pada 1/3 terakhir malam. Kita boleh kira, kita boleh hitung, kita boleh tepuk dada tanya selera, adakah kita termasuk orang-orang yang bangun pagi 1/3 terakhir malam? Yang bakal kita dapati tidak semua umat Islam, malah tidak semua umat Muhammad akan melakukan demikian. Walhal 1/3
akhir malam adalah satu masa yang sangat mustajab. Satu masa yang Allah Ta'ala akan berada di langit dunia dan Allah Ta'ala akan menyeru kepada siapa yang minta pengampunan akan aku ampunkan. Kepada siapa saja yang memintakan satu permasalahan diselesaikan akan aku selesaikan. Itu janji Allah. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mengambil kesempatan demikian, yang akhirnya hanya segelintir daripada umat Muhammad yang berbuat demikian. Tetapi Maha Adil Allah, Maha Pengasihnya kerana Dia cinta umat Muhammad, kerana Muhammad adalah kekasihnya, Habibullah, maka Allah Ta'ala perintahkan makan sahur sekalipun dia sunat. Walaupun bangun di tengah malam, minum hanya segelas air, maka itu pun sudah dapat pahala. Jadi kalau di bulan-bulan lain daripada Ramadan orang bangun malam kerana tahajud, di bulan Ramadan yang tak pernah tahajud pada sebelum Ramadan pun akan juga bangun. Jadi mereka itu dapat merasai 1/3 terakhir malam. Ini cinta Allah kepada kita. Tak disuruh kita bangun untuk solat, tapi disuruh kita bangun untuk sahur. Sebab itu orang akan katakan bangun sahur, tidak dikatakan bangun tahajud ketika dalam bulan Ramadan. Inilah nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka janganlah kita sia-siakan nikmat tersebut. Kerana banyak di antara umat-umat yang terdahulu binasa disebabkan lalai dan lupa bersyukur kepada Allah. Walhal nikmat Allah kepada kita sangat tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana kerap saya mengatakan, kalaulah kerana ibadah kita untuk kita bersyukur kepada Allah 3 kali lipat usia kita, kalaulah kata usia yang paling rata-rata 63 tahun dikalikan dengan 3 sekalipun, kita tidak akan mampu untuk membalas nikmat Allah Ta'ala dengan kesyukuran melalui ibadah. Bayangkanlah, maka itu kita mengharapkan rahmat Allah supaya kita senantiasa di bawah perlindungannya. Sejarah puasa sudah ada sejak Nabi Adam AS. Malah Nabi Adam AS telah Allah Ta'ala perintahkan supaya berpuasa tiap bulan 3 hari, ataupun yang dikatakan puasa putih, puasa bait, iaitu di pertengahan bulan 3 hari, 15, 16 dan 17. Ada yang mengatakan 14, 15, 16. Kalau setiap bulan 3 hari, 12 bulan sudah 36 hari, sama banyaknya yang kita puasa. Iaitu kita puasa 1 bulan Ramadan 30 hari, kemudian tu diikuti dengan puasa sunat Syawal 6 hari, sama banyaknya 36 hari. Kemudian tu Nabi Adam juga puasa ketika beliau menerima nikmat daripada Allah. Salah satu daripadanya ketika beliau diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga ke muka bumi ini, beliau berpuasa. Ketikanya dipisahkan, iaitu Nabi Adam dan Siti Hawa isterinya, dan dipertemukan semula oleh Allah Ta'ala di Jabal Rahmah. Ketika pertemuan itulah, iaitu di Padang Arafah, ada sebahagian mengatakannya seluruhannya adalah Arafah itu sendiri bermakna pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka kerana nikmat itulah Nabi Adam berpuasa. Jadi puasa ini sangat rapat hubungannya dengan jiwa, untuk kebersihan jiwa kita, untuk merasakan nikmat kesyukuran yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Maka itulah yang dikatakan puasa. Jadi itu puasa Nabi Adam AS, sehari semalam, bukan hanya sehari macam kita. Kalau kita daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, tetapi puasa yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, iaitu agama-agama samawi, Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puasanya kebanyakannya adalah 1 hari 1 malam, iaitu bermula daripada selepas maghrib masuknya malam, kemudian tu baru siangnya. Jadi mereka puasa malam, seterusnya diikuti dengan siang, tenggelamnya matahari, berakhirlah semalam dan sehari, kerana dikira malam dulu baru harinya kan. Jadi begitulah puasa-puasa umat terdahulu. Begitu juga umat Nabi Nuh. Nabi Nuh telah memerintahkan umatnya, dan Nabi Nuh sendiri mendapat perintah daripada Allah sebagaimana puasa yang dikerjakan oleh Nabi Adam AS.
Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, iaitu 3 hari selama tiap-tiap bulan. Kemudian tu ketika Nabi Nuh mengalami musibah, iaitu ketika Allah Ta'ala nak menenggelamkan bumi ini kerana bumi sudah dipenuhi dengan banyaknya maksiat. Ingatlah, ini adalah merupakan iktibar daripada zaman Nabi Nuh kepada kita. Janganlah kita penuhi bumi ini dengan maksiat, nescaya akan kita menggapai murka Allah Ta'ala kepada kita terlebih lekas daripada apa yang kita sangka. Sebab itu berpesan-pesanlah kita antara satu sama lain. Tidak akan ada orang yang terlepas daripada bala Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala akan meratakan seluruh muka bumi ini dengan kemurkaannya, sebagaimana apa yang berlaku di dalam kisah Nabi Nuh AS. Oleh kerana pelayaran itu terlalu sangat panjang, iaitu bumi sudah ditenggelami air, bahtera sudah di atas air selama 6 bulan baharu air itu surut. Jadi selama 6 bulan inilah diperintahkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya berpuasa 3 hari tiap bulan, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dia berpuasa. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain apabila menerima nikmat, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat wahyu. Beliau berpuasa kerana menunjukkan junjungan syukur kepada Allah Ta'ala, dan diikuti pula oleh anak-anak Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub dan seterusnya masih berpuasa sebagaimana Nabi Ibrahim berpuasa, iaitu setiap kali dapat wahyu mereka akan berpuasa. Sampailah ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dapat wahyu juga berpuasa, dan ketika mendapat musibah, ketikanya beliau dipenjarakan oleh sebab tuduhan bermukah dengan Zulaiha, iaitu sepanjang hidupnya di dalam penjara. Yang ada mengatakan 7 tahun beliau ada di dalam penjara, yang ada katakan lebih daripada itu. Jadi kebanyakannya di dalam penjara itu Nabi Yusuf senantiasa berpuasa. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, yang apabila dia itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan ikan yang memakan dirinya, dan dia hidup di dalam perut ikan selama 40 hari. Di dalam situ memang tidak ada makanan, dan dia berpuasa, yang akhirnya apabila dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan tersebut, dia tersangatlah lemah. Yang didatangkan oleh Allah Ta'ala satu mukjizat besar, iaitu Allah Ta'ala telah menumbuhkan pohon labu, yang mana airnya itulah yang diminum oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang akhirnya dia sihat semula. Begitu juga seterusnya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah Nabi yang sangat sabar. Walau musibah besar sekalipun yang menimpa beliau, beliau tetap bersabar. Inilah yang dikata sabrun jamil, sabar yang sempurna. Macam mana yang telah kita jelaskan, sabar mengandungi 3 bahagian, iaitu sabar kita menjalani apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sabar untuk menjauhkan segala maksiat yang mana itu adalah merupakan larangan-larangan daripada Allah, dan bahagian yang ketiga yang paling sangat payah untuk kita bersabar adalah bersabar daripada ketentuan qada dan qadar Allah. Ini sangat payah. Kita boleh bersabar menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada dengan sebab dorongan family, dengan sebab dorongan teman, dengan sebab apa saja dorongan, motivasi daripada orang keliling kita. Begitu juga maksiat, kita boleh lupakan, kita boleh jauhkan maksiat kita kerana ada banyak dorongan untuk menolak yang demikian. Tetapi qada dan qadar terkadang-kala tidak terjadi kepada orang, hanya terjadi kepada diri kita sendiri. Terkadang-kala sudah cukup kita merasakan kita menurut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tetap Allah Ta'ala akan memberikan ujian-ujian yang amat berat kepada kita. Maka itulah peringatan daripada para ulama supaya berhati-hati, kerana tidak sedikit orang yang diberi cabaran dan ujian oleh Allah Ta'ala daripada sebab berlakunya qada dan qadar Allah merupakan ketentuan yang tak dapat dielakkan, orang jadi kecundang dan tewas. Ini yang sangat berbahaya.
Kerana apabila kita tidak merasakan bahawasanya itu adalah merupakan ujian ketetapan dan ketentuan Allah, kita akan hilang reda kerana sebab hilang sabar. Jadi sabar yang bahagian yang ketiga ini kukuhkan hati kita. Apa saja yang kita terima, sama ada begitu sekali kita merasakan bahawasanya kita tidak layak untuk menerima yang demikian ataupun ujian yang menyakitkan, tetapi kita tetap reda. Reda dan sabar. Jangan hanya sabar tapi tak reda. Orang banyak sabar, saya sabar tapi kenapa ini terjadi kepada diri saya? Perkataan kenapa ini terjadi kepada diri saya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada manusiakah? Ditujukan kepada orang yang kita mengadukan hal? Ditujukan kepada teman yang mendengar rintihan kalbu kita? Tidak. Tetapi dengan tanpa sengaja kita telah menunjukkan perkataan tersebut kepada Allah Rabbul Izzah. Ini yang sangat-sangat berbahaya ketikanya sabar hilang daripada jiwa. Ada sebuah cerita, seorang ulama membeli buah semangka. Dia balik, diberikan kepada isterinya. Isterinya belah semangka tadi dan merasakan dia tidak manis. Jadi isterinya mengomel. Memang layaknya seorang wanita yang namanya isteri, terkadang-kala apabila suami beli sesuatu yang tidak bersesuaian dengan tanggapan dia, dia akan ngomel. Ngomel biasa saja, meleter kata orang Melayu. Ini apa yang tanam ini? Tak tahukah buah ini? Macam mana untuk memaniskan tanamannya? Tidakkah digunakan baja yang baik? Di mana dia tanam? Orang yang menjualkan ini tak tahu ke yang dijual tu tidak baik, kenapa nak dijual? Si suami tadi yang alim tadi diam saja sampailah berakhir leteran isterinya tadi. Kemudian tu dia tanya, kepada siapa kamu tujukan perkataan dan sumpah seranah kamu itu? Kepada orang yang tanamkah? Kepada orang yang memetiknya? Kepada orang yang menjual? Dan ataupun kepada aku yang membeli? Isterinya tak dapat jawab. Katanya yang kamu tujukan itu adalah kepada Allah, kerana Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menumbuhkan biji, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi dan berbuah, Allah yang memberikan manis, Allah yang memberikan masam, Allah yang telah memberikan kudrat orang yang memetiknya dan membawa ke pasar menjual, dan aku yang akhirnya telah membelinya. Ini semua adalah Allah. Jadi berhati-hatilah dengan perkataan kamu. Janganlah sampai melebihi daripada sesuatu yang tak sepatutnya kamu keluarkan. Balik semula kita kepada cerita Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub juga ketika ditimpa musibah, iaitu hilang kekayaannya, mati anaknya, sampai dia begitu miskin sekali kehidupannya. Ada yang menceritakan, sama ada cerita ni Israeliat ataupun tidak, ada yang menceritakan kisah isterinya itu menjual rambutnya panjang, dijual kerana untuk makan saja, untuk membeli roti. Jadi itulah yang dikatakan orang-orang yang senantiasa dia bersyukur kepada Allah walaupun dia miskin, walaupun hilang kekayaannya, tetapi hubungan jiwa dengan Allah Ta'ala tak mau dihapuskan, iaitu dia tetap mendirikan ataupun menjalani ibadah puasa, kerana ibadah puasa adalah merupakan ibadah pensucian jiwa, supaya jiwa kita ketergantungannya kepada Khalik itu tetap kuat. Kenapa tidak dikatakan dia itu sebagai ibadah yang pergantungannya kepada tali Allah? Kerana ada makhluk-makhluk mulia yang Allah Ta'ala ciptakan, sebagaimana yang kita ketahui, iaitu daripada para malaikat Allah. Apa sifat-sifat malaikat? Dia bukan wanita dan bukan laki-laki. Kemudian tu dia tidak makan dan tidak minum, senantiasa bertasbih. Makanannya adalah zikrullah. Dia kenyang dengan sebab mengucapkan satu pujian kepada Allah Ta'ala. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan daripada tanah, sebagai jasad, dan dimasukkan roh yang berasal daripada sisi Allah, Allah Ta'ala yang meniupkan roh tersebut, maka kita ada sedikit kekuatan bergantung kepada bumi yang susah untuk kita tanggalkan, kerana dia bersatu di dalam roh kita. Kerana yang namanya manusia adalah terjadi daripada dua unsur, jasad dan roh. Roh sudah masuk dalam jasad, sudah terikat, sudah sangat terpadat. Ibarat kata orang macam isi dengan kuku, kalau disiat sangat sakit. Maka itulah
puasa ini adalah merupakan penengah, merupakan yang akan dapat memisahkan antara jasad dengan ruh. Apabila kita sudah banyak berpuasa, malah kita menjadikan puasa itu sebagai ritual ibadah yang bersungguh-sungguh, kita merasakan bahawasanya dia adalah yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan malaikat dengan ciri-ciri aslinya tidak makan dan tidak minum, maka kita merasakan bahawasanya itulah yang akan dapat memisahkan dengan jasad kita yang masih berbau tanah, yang masih nakkan segala kemewahan dan segala apa yang menjadi nikmat, yang hampir-hampir nikmat tadi akan melupakan kita. Begitu juga sampai kepada zaman Nabi Musa yang sudah kita jelaskan tadi, iaitu Nabi Musa diwajibkan menjelang sebelum dia mendapat wahyu, dia disuruh puasa 30 hari. Kemudian tu habis 30 hari, kemudian tu dia telah memberus mulutnya, menghilangkan bau wangi pada mulutnya. Kemudian tu Allah Ta'ala menegur kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu telah melakukan sesuatu pelanggaran sebelum lagi aku perintahkan kamu berbuat. Maka dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menambahkan 10 hari puasa sebagai punishment kerana dia telah menghilangkan bau mulutnya disebabkan berpuasa itu, yang mana di sisi Allah bau mulut tersebut adalah seperti kasturi. Jadi sebab itu kita tidak kita makan, tidak kita minum, bau hawa daripada perut kita yang kosong adalah yang tidak menyenangkan, tidak mesra hidung, tetapi di sisi Allah adalah sebagai kasturi. Sebabnya, sebab yang keluar di sisi Allah adalah rohani kita. Allah Ta'ala tak pandang kepada jasad kita yang sedang berpuasa, tetapi jiwa kita yang sudah sedikit demi sedikit melepaskan dirinya daripada ikatan jasad yang hina. Ini yang Allah Ta'ala berikan anugerah tersebut, iaitu baunya seperti bau kasturi. Kemudian tu teruslah kepada apa yang telah diwajibkan kepada Nabi Musa AS sampai 40 hari, sampai kepada zaman sekarang ini diikuti dengan Nabi Ilyas dan juga Nabi Yahya. Tapi sampai sekarang, iaitu orang-orang Yahudi sendiri tidak mewajibkan puasa kepada umatnya, hanya beberapa hari tertentu saja, iaitu rabi ataupun rabai orang-orang Yahudi, iaitu pendeta-pendeta Yahudi hanya mewajibkan beberapa hari tertentu, iaitu seperti hari Len, hari Yom Kippur. Hari Yom Kippur adalah hari di mana mereka percaya bahawasanya hari itu adalah merupakan hari penghapusan dosa. Jadi 10 hari sebelum Yom Kippur, Yom Kippur adalah hari raya orang-orang Yahudi mengikut daripada kalender orang-orang Yahudi. Dia berpuasa 10 hari, akhir yang 10 itu adalah hari rayanya Yom Kippur. Sama dengan kita kan, kita hari raya haji kan disunatkan berpuasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 10 hari kita berhari raya haji. Sama. Jadi hanya berbezanya dia ikut kalender dia dan kita ikut kalender kita, tapi ada sedikit persamaan. Kalau orang-orang Yahudi, puasanya tu sangat ketat, berbeza dengan kita. Kalau kita di siang hari kita tak boleh makan, tak boleh minum, kemudian tu kita tak boleh jima, dan segala apa yang membatalkan puasa sampai membawa kepada yang membatalkan pahala puasa, kita pun tak boleh melakukannya. Tapi orang-orang Yahudi puasanya sehari semalam sebagaimana yang sudah kita beritakan sebentar tadi, dan mereka juga tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima, dan tak boleh kerja, tak boleh melakukan apa segala sesuatu. Maknanya puasa mereka itu semata-mata berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan tidak melakukan perkara-perkara dunia. Itulah yang menyebabkan sedikit demi sedikit umat Yahudi meninggalkan puasa tersebut. Kerana kita tahu bahawasanya orang-orang Yahudi kalau tidak kerja tak boleh, kerana mereka senantiasa celik mata saja. Sebagai bangsa asing yang banyak di Singapura ini, celik mata mesti wang. Jadi orang-orang Yahudi itu tak ada lain kisahnya, mesti mengumpul harta dunia. Jadi kalau mereka masih mau kerja, macam mana untuk beribadah puasanya? Jadi sedikit demi sedikit puasa itu hilang daripada orang-orang Yahudi, yang akhirnya pendeta-pendeta mereka tidak mewajibkan. Dan hari-hari lain yang dipuasakan oleh orang-orang Yahudi adalah
4 bulan yang tertentu. 4 bulan itu sebagaimana yang dikatakan adalah merupakan 4 bulan mulia bagi orang-orang Yahudi mengikut daripada kalendernya. Jadi satu hari daripada setiap bulan ini mereka akan berpuasa satu hari, iaitu di pertengahan bulannya. Sama juga puasanya adalah sehari semalam, iaitu bulan-bulan yang mereka berpuasa dalamnya adalah bulan yang namanya Ab, Tamuz, Tishri ataupun Tibet, ya. Jadi ini yang 4 bulan ini yang dipuasakan oleh orang-orang Yahudi. Dan ada pula setengah yang mengatakan mereka berpuasa dalam bulan Muharram, iaitu pada 10 Muharram, yang akhirnya apabila Nabi mengetahui hal demikian, Nabi kata kita bezakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi, iaitu kita puasakan 9 dan 10 Muharram. Sampailah sekarang merupakan satu puasa sunat. Dan ada juga diberitakan bahawasanya orang-orang Yahudi puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Jadi itulah yang kalau kita mengikutkan daripada perbezaan orang-orang terdahulu dengan orang-orang sekarang, iaitu dengan umat Muhammad. Orang-orang Kristian sebagaimana yang sudah kita beritakan tadi tidak juga mewajibkan kepada umatnya berpuasa. Mereka berpuasa sebenarnya macam umat Yahudi, iaitu 40 hari sebagaimana yang diwajibkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, daripada Nabi Musa membawa kepada Nabi Isa alaihissalam, kerana Nabi Isa alaihissalam adalah tergolong nabi-nabi yang diutuskan daripada orang-orang Yahudi juga. Dan orang-orang Katolik yang mewajibkan puasa kepada umatnya, mereka mewajibkan puasa Ash Wednesday, iaitu 46 hari sebelum terjadinya Easter Monday. Kemudian tu mereka mewajibkan Good Friday, dan ini mewajibkan kepada golongan orang-orang yang ada, yang ahli agamanya saja, iaitu para padrinya saja yang disuruh puasa, tetapi bukan umatnya. Dan hari di mana Nabi Isa disalib, iaitu hari yang dikatakan Good Friday dan Easter Monday itu, ya. Dan kemudian tu hari 25 hari bulan April, itu juga adalah merupakan hari yang bersejarah bagi umat Nasrani yang dipuasakan mereka. Dan 3 hari tiap seminggu, 3 hari seminggu, iaitu hari Rabu, hari Jumaat dan hari Sabtu pada setiap musim. Musim panas, musim sejuk, musim bunga dan musim luruh, ya. Itu yang diwajibkan kepada padri-padri mereka, tetapi tidak diwajibkan kepada umat Nasrani. Tapi caranya juga berbeza dengan cara kita. Mereka berpuasa boleh makan dan boleh minum, asal saja yang diminum itu sama ada air ataupun susu, yang dimakan sayur ataupun buah saja. Itu yang di dalam agama Nasrani. Begitu juga ada persamaannya dengan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu juga puasanya itu ada macam-macam cara. Yang ada yang termasyhur yang dikerjakan oleh orang-orang Hindu, sebagaimana yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman yang beragama Hindu, mereka semuanya ada 26 cara. Ada salah satu daripadanya adalah hanya minum air saja dari pagi sampai petang, sebagaimana kita yang berpuasa begitu. Kemudian tu ada pula yang hanya minum susu, yang ada hanya makan buah saja, yang hanya ada makan sayur saja. Kemudian tu agama Buddha juga ada puasanya, iaitu puasanya 1 bulan 2 hari, iaitu 1 hari dan 15 hari bulan. Orang-orang Buddha puasa yang demikian. Dan orang-orang Hindu sebagaimana yang tadi saya katakan, dia puasa tu pada selepas tengah bulan, maknanya 16 hari bulan tiap bulan. Itu kewajipan mereka berpuasa, tetapi tidak kepada umatnya, tetapi kepada priestnya saja. Dan orang-orang Buddha sama juga puasanya, hampir sedikit keras sama dengan kita, iaitu sepanjang puasanya mereka tidak boleh mencuri, tidak boleh makan hasil curi, tidak boleh membunuh makhluk yang bernyawa, hanya makan sayur, iaitu sekali saja waktu sarapan pagi, tidak boleh jima, tidak boleh cakap bohong, tidak boleh minum arak, tidak boleh berseronok-seronok dan berhiburan, dan tidak juga boleh tidur di tempat-tempat yang mewah. Maka itulah yang kita katakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, perbezaan di antara orang-orang terdahulu dengan orang-orang yang sekarang mengikut daripada apa yang telah Allah Ta'ala firmankan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahagian yang ketiga daripada ayat tersebut sudah kita jelaskan. Tinggal yang
akhir, iaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada yang mengatakan takwa ini adalah merupakan natijah daripada usaha yang telah kita jalankan di dalam ibadah puasa kita. Macam mana untuk jadi takwa? Untuk jadi takwa adalah menjunjung semua perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan apa yang Dia larang. Dengan erti lain, kita mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita jauhkan apa yang mereka tidak suka. Kalau kita mengerjakan sebaliknya, iaitu kita mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh iblis, maka kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Rasulullah pernah didatangi, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau telah didatangi oleh seseorang. Ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Saidina Umar ada bersama dengan Rasulullah. Kemudian pintu diketuk. Jadi apabila pintu diketuk, Rasulullah kata, tahu tak kamu siapa yang datang? Sahabat kata, hanya Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui siapa tetamu di balik pintu yang sedang mengetuk pintu. Rasulullah kata, itulah orang yang di mana laknat Allah senantiasa bersamanya, iaitu iblis. Saidina Umar bingkas bangun, dia kata, kamu izinkanlah aku untuk membunuh dia. Rasulullah mengatakan, tidakkah kamu ingat wahai Umar, Allah Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada iblis dengan dipanjangkan usianya sampai nanti akhir zaman. Dia tidak akan dibunuh dan tidak akan mati sampai janji Allah kepadanya akan terjadi. Lalu Rasulullah kata, bukakanlah pintu, biarkanlah dia masuk. Dia masuk, dia bagi salam kepada Rasulullah, iaitu sebagaimana yang kita bagi salam. Rasulullah kata, salam hanya milik Allah, tidak daripada kamu, laknatullah. Ini Rasulullah berkata dengan iblis. Kemudian tu Rasulullah tanya, apa hajat kamu datang? Dia kata, aku bukan nak datang, sebenarnya aku terpaksa datang. Rasulullah tanya, siapa yang paksa kamu? Allah Ta'ala telah mengutuskan seorang malaikat dan telah memerintahkan kepada aku supaya bertemu kepada kamu, dan aku disuruh oleh Allah Ta'ala menjawab segala apa pertanyaan kamu. Sekali aku akan berbohong, Allah Ta'ala akan menghancurkan aku, diriku sebagai macam debu. Baiklah, kata Rasulullah kepada orang ini, kepada iblis yang berbentuk sebagai manusia yang sangat bodoh, iaitu dengan buta sebelah matanya, dengan berjanggut yang hanya beberapa helai saja, sangat menakutkan dan bodoh sekali. Kemudian tu Rasulullah bertanya, siapakah musuh kamu? Iblis cakap, musuh yang paling aku benci adalah engkau. Dia merujukkan kepada Rasulullah dan semua orang yang seperti engkau, iaitu semua para anbiya yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia untuk mengenalkan akidah dan bertauhid kepada Allah yang satu. Dan begitu juga orang-orang yang menjalani taat kepada Allah, yang menghabiskan usianya sejak daripada muda sampai usia tuanya hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ini juga adalah orang yang aku benci. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa lagi selepas itu? Iaitu orang-orang yang wara'. Apa makna wara'? Adalah orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya supaya nanti apabila dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar, dia tidak ditanya sesuatu hal yang dia kerjakan. Maknanya dia sangat berhati-hati di dalam pemilihan pekerjaan dan amal dia. Kalau dia makan, dia akan tanya sama ada makan ini halal atau tidak. Kalau dia dapat daripada hasil pencariannya, dia akan bertanya hasil ini daripada mana, yang halal ataupun yang haram. Begitu juga apa saja pekerjaan dia, dia akan menyiasat sama ada itu halal ataupun itu haram. Ini yang dikatakan orang wara' yang sangat dibenci oleh iblis. Kemudian tu orang yang senantiasa bersuci, berwuduk, iaitu orang-orang ini adalah orang yang dibenci oleh iblis. Sebagaimana kelebihan orang yang berwuduk, iaitu Saidina Bilal sendiri, apabila Rasulullah SAW dimi'rajkan,
Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril untuk educational tour, bagi istilah kita sekarang, dibawa sampai dapat masuk syurga dan melihat bagaimana kenikmatan syurga. Yang di situ Rasulullah telah mendengar tapak terompahnya Sayyidina Bilal. Lalu Rasulullah mengatakan, rupa-rupanya Sayyidina Bilal telah mendahului aku masuk ke dalam syurga sampai aku dapat dengar tapak terompahnya. Kemudian tu apabila Rasulullah turun ke bumi dan bertanya, amalan apa yang telah kamu kerjakan wahai Sayyidina Bilal? Maka Allah Ta'ala telah memberikan kamu satu kenikmatan dan karamah besar yang sebelumnya aku tidak dapat melihatnya. Lalu kata Sayyidina Bilal, tidak apa yang aku kerjakan, hanya itulah yang kau ajarkan kepada aku amalkan. Tetapi satu perkara yang tak pernah aku lupa, iaitu apabila aku batal saja aku wuduk. Jadi senantiasa kehidupannya dengan wuduk, mau tidur wuduk, mau makan wuduk, apa saja semua penuh dengan kebersihan dan ketakwaannya, disebabkan wuduknya tadi itu akan dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan seterusnya Nabi bertanya, dengan siapa lagi yang kamu benci? Iaitu dengan orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Lagi siapa? Kata Rasulullah, dengan orang kaya yang bersyukur. Kemudian tu Rasulullah tanya, bagaimana pula dengan sahabat-sahabat aku yang 4, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Lalu pengakuan sendiri daripada iblis. Sayyidina Abu Bakar, walau macam mana aku ajak pun, kalaulah daripada sejak zaman jahiliah dia senantiasa membenarkan apa yang kamu bawa, apalagi sekarang dia sudah Islam, maka tidak ada jalan untuk aku menggoda dia. Sayyidina Umar, kalau aku bertemu dengan dia di jalan, aku pasti akan menyelisih jalan daripadanya. Sayyidina Uthman, aku sangat malu kepadanya, kata iblis, sebabnya malaikat semuanya malu kepada Sayyidina Uthman. Kemudian tu Sayyidina Ali, aku berharap, kata iblis, untuk dapat lepas daripada Sayyidina Ali, tetapi perkara itu tidak mungkin terjadi kerana Sayyidina Ali tidak akan dapat melepaskan aku. Itulah apa yang telah dikatakan pengakuan jujur daripada iblis la'anatullah kepada Rasulullah tentang sahabat-sahabat beliau. Kemudian tu Rasulullah bertanya, apa terjadi kepada kamu kalau orang umat aku sedang bersolat? Kita umat Muhammad diwajibkan solat. Kita solat, iblis sakit. Iblis mengatakan, setiap umat kamu bersolat, aku akan demam, sakit seluruh badan aku, rasanya ditimpa, sangat lemah. Ini pengakuan daripada iblis. Sebab itu apabila kita bersolat, kita merasakan satu kebanggaan kepada diri kita, bahawasanya kita adalah umat terpilih daripada kekasih Allah, yang Allah Ta'ala berikan satu senjata ampuh untuk kita, iaitu kita menjadikan dia sebagai senjata memerangi hawa nafsu dan musuh yang paling utama, iaitu iblis. Tapi sayang, kita tidak melihat itu sebagai satu penilaian terhadap diri kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, sudah kita berpuasa Ramadan, kemudian kita mendirikan solat daripadanya. Masya Allah, begitu kuat Allah Ta'ala telah memberikan kecintaannya kepada umat Muhammad. Langsung Rasulullah bertanya lagi, kalaulah umat aku berpuasa, apa yang kamu rasa? Iblis kata, aku terbelenggu, kaki dan tanganku kaku, tidak dapat aku menghasut ataupun menyuruh umat kamu berbuat yang tak baik. Dan Rasulullah terusnya bertanya, sekiranya umat aku pergi haji, kamu jadi apa? Aku jadi gila. Umat kamu pergi haji, aku jadi gila. Dan kalau umat aku membaca Al-Quran, aku cair seperti cairnya timah di atas api. Kemudian kalau umat aku bersedekah, iblis menjawab, kalau umat kamu bersedekah, sama ada sedekahnya itu nyata ataupun sedekahnya tersembunyi, aku ibarat digergaji terbelah dua. Lihat betapa hebatnya orang bersedekah, yang Allah Ta'ala memberikan kemuliaan daripada harta lebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dinafkahkan, sama ada tersembunyi atau nyata, adalah merupakan senjata yang paling hebat yang akan membelah diri iblis dan kuncu-kuncunya syaitan menjadi dua, ibarat dibelah dengan gergaji. Kita imajinasikan betapa baiknya Allah Ta'ala kepada kita,
iaitu memberi keberangsangan untuk kita menentang musuh-musuh kita. Kerana selama ini kita tak pernah merasakan demikian, dan kita tidak merasakan diri kita dipilih sebagai seorang tentera yang senantiasa berjihad di medan Allah, di medan hawa nafsu kita sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, dan apakah yang telah menyebabkan pinggang kamu patah? Iblis menjawab, apabila ada seruan perang dan disambut oleh anak-anak muda pejuang untuk menegakkan agama Allah, samalah artinya pinggang aku sudah patah. Dan apabila ada orang yang bertaubat, ada orang yang beristighfar, sama artinya aku dibakar hidup-hidup oleh Allah. Istighfar sangat kuat ya. Istighfar adalah satu senjata Allah Ta'ala beri kepada kita apabila kita baca dan mengamalkannya dengan betul-betul mengikut rukun istighfar sebagaimana ada di dalam rukun taubat. Istighfar adalah kalimat yang untuk taubat. Taubat itu sendiri adalah mempunyai rukun-rukun tertentu yang saya rasa tak dapat diceritakan sekarang, sudah lebih masanya ni sedikit lagi kerana minggu yang lepas saya tidak ada kuliah, ada holiday, jadi saya ambil sedikit. Maaf saya mengganggu masa-masa tuan-tuan sekalian, hanya sedikit lagi tinggal. Jadi itulah istighfar adalah merupakan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan apabila kita bersalah, kita minta pengampunan daripada Allah, kita taubat kembali kepada jalan Dia, Allah Ta'ala akan membakar syaitan-syaitan yang menghasut kita. Dan orang yang memberikan hanya sedikit daripada harta bendanya kerana dia tidak mampu untuk memberi yang banyak, itu pun sudah cukup mencalarkan wajah iblis. Kemudian tu apabila orang bangun solat fajar, apalagi kalau solat fajarnya dikerjakan dengan berjemaah, sama artinya kata iblis, mereka telah mencucuk 2 biji mata aku. Tapi berapa banyak orang yang bangun solat fajar? Kalau solat tahajud saja sudah begitu sangat sedikit, solat fajar pun sama juga, kerana solat fajar dengan solat tahajud itu dekat waktunya. Sebab itu kena ubah sikap kita. Kita kena menghayati ibadah supaya kita benar-benar menjadi mukmin sejati yang bukan hanya sekadar beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi memperjuangkan hak milik kemanusiaan anak cucu Adam, yang senantiasa hak milik kita akan dirampas oleh iblis dan kuncu-kuncunya, iaitu anak cucunya syaitan. Keimanan kita ibarat telur di atas tanduk. Bila-bila masa saja iblis akan merampasnya daripada kita. Kalau kita tidak akan memeliharanya, maka kita akan jadi orang-orang yang rugi. Dan apabila orang salat berjemaah sebagaimana di masjid ini, orang datang daripada mana-mana, pejabat datang sini sembahyang berjemaah, samalah artinya setiap sembahyang berjemaah didirikan, aku ibarat dipukul kepala dengan tukul besi. Maknanya kepala iblis tu dipukul dengan tukul besi. Kesakitannya amat sangat kerana berjemaahnya kita di sini. Sebab itu jangan suka bersendirian. Kalau memang ada panggilan itu merupakan panggilan sembahyang solat berjemaah, silakan, iaitu kita menyambut panggilan tersebut. Seterusnya Rasulullah bertanya kepada iblis, di mana kamu selalu merasakan diri kamu terganggu? Iblis kata, di dalam majlis ulama. Di dalam majlis di mana ada ulama, dia akan merasakan dirinya sangat terganggu. Kemudian tu Rasulullah tanya, bagaimana kamu makan? Aku makan dengan tangan kiri, dengan jari-jariku. Jadi kita tak boleh makan dengan tangan kiri kerana merupakan apa yang telah iblis melakukannya, dan kita tidak boleh meniru sesuatu yang dikerjakan oleh musuh peribadi kita, musuh umat Islam keseluruhannya. Dan kita kena berjuang dan kita kena meletakkan diri kita sebagai prajurit tiap-tiap hari menentang hawa nafsu kita kerana untuk menghapuskan musuh kita yang satu ini. Kerana musuh ini adalah sepanjang zaman. Dan yang akhir sekali Rasulullah bertanya, ceritanya panjang, saya tutup sampai sini saja kerana nanti sampai pukul 3 tak habis nanti. Jadi saya habiskan pertanyaan yang daripada bahagian kedua daripada yang ditanya oleh Rasulullah kepada iblis. Dia kata, ketika hari panas, di mana kamu berlindung? Rasulullah tanya kepada iblis. Iblis jawab, ketika hari panas aku akan berlindung di bawah kuku manusia, di bawah kuku yang panjang
yang dimiliki oleh manusia, maka disitulah aku akan berteduh ketika hari panas. Ingat ya, kalau kita kata orang piara kuku bukan satu dosa, ya, kerana dia bukan dosa besar, kerana dia hanya termasuk sebagai fitrah yang 10 yang dianjurkan oleh Allah kepada semua para nabinya, yang salah satu daripadanya adalah membersihkan kuku, potong kuku pendek, cukur bulu ari-ari, cukur bulu ketiak, bersugi. Itu semua adalah fitrah, masuk di dalam fitrah. Tetapi kalau daripada ilmu tasawuf, kalau daripada pengajaran sufi, kuku panjang sudah menjemput, memberi keringanan kepada musuh sepanjang zaman kita mendapat perlindungan daripada cahaya matahari. Ini kebanyakan daripada kita sangat lalai untuk mengingatnya. Memang betul kita nak didik orang sangat payah, kerana dia telah diberikan satu keistimewaan pada zaman sekarang ini. Orang yang kuku panjang ibarat orang yang dapat kemuliaan. Malah ada lagi kedai-kedai yang menghias kuku, yang dicantikkan lagi kuku itu. Saya tak kata dia sebagai daripada sudut fikih ya, tapi saya kata daripada sudut tasawuf, kerana ilmu tasawuf tu yang memang saya sangat gemar, dan saya selalu banyak mendalami perkara-perkara tasawuf, sampai terkadang-kala di dalam fikih pun tak disebutkan, tetapi di dalam tasawuf menganggap itu sebagai sesuatu yang amat besar untuk kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan daripada ceramah ringkas kita ini di akhir Ramadan kita mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dan sebelumnya saya memohon ampun daripada semua teman-teman kita yang di sini, yang selalu saya jumpa. Kalaulah ada silap patah kita di dalam memberikan kuliah, menyinggung perasaan mana-mana orang yang mendengar, fahamilah bahawasanya bukan sengaja saya untuk mengatakan demikian, tetapi hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu sebagai perkongsian kita bersama. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang solihin, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang amat banyak, dan Allah Ta'ala memasukkan kita, mengakhirkan kita ke Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, dan mana-mana jannah yang kita sendiri mendambakannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulila ilahul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد